Hai murid-murid. Murid-murid sedang lihat apa sekarang ini? Ramai orang. Sedang buat apa murid-murid? Ya, murid-murid sedang membina roket air. Sempena apa murid-murid? Bagus murid-murid, sempena pertandingan STEM. Yang inilah kita nak belajar hari ini murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak di luar sana. Cikgu doakan anak-anak sihat sejahtera bersama ahli keluarga yang tersayang. Video PDPC kali ini di bawah tema 6 Sains dan Teknologi dan Inovasi Unit 16 Sains dan Kehidupan. Tajuk pembelajaran kita kali ini di bawah kemahiran menulis bertajuk Meluncur Tinggi, buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 122. Jangan lupa terus bersama Cikgu Mushid kerana kita akan belajar cara mengarang karangan fakta terlebih dahulu sebelum kita mempelajari cara mengarang karangan laporan. Jangan lupa terus bersama dengan Cikgu Mushid kerana banyak perkongsian cara-cara untuk mengarang karangan fakta yang murid-murid perlu tahu. Apa tunggu lagi murid-murid? Jom kita belajar. Terlebih dahulu, mari kita lihat objektif pembelajaran terlebih dahulu murid-murid. Objektif pembelajaran kali ini, murid-murid dapat mendraft dan mengarang karangan fakta dengan cara yang betul. Manakala, kriteria kejayaan murid-murid dapat mendraft dan mengarang 3 daripada 4 isi karangan fakta dengan cara yang betul. Sebelum kita mendraft dan mengarang karangan fakta, elok kiranya murid-murid, mari kita lihat format karangan fakta terlebih dahulu murid-murid. Karangan fakta ialah karangan tidak berformat. Yang kedua, karangan fakta perlu ditulis dalam bentuk perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, 4 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Cara menghurai perenggan isi perlu ada isi utama, huraian dan contoh. Yang kelima, pemilihan perkataan yang menarik akan mempengaruhi pembaca dan pemeriksa. Dan yang keenam, murid-murid perlu memastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat apabila murid-murid mengarang karangan fakta. Dan yang terakhir, karangan fakta yang baik perlu menjawab kehendak soalan supaya tidak dipotong markah ataupun terpesong. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid buka muka surat 122 buku teks Bahasa Melayu tahun 5 yang bertajuk Meluncur Tinggi. Kita akan baca perenggan yang pertama dahulu murid-murid. Apa perenggan pertama itu murid-murid? Ya, berkaitan dengan Farisha dan rakannya. Kita baca bersama-sama murid-murid. Farisha dan rakan-rakannya pulang dari Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, iaitu STEM. Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Untuk kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana murid-murid
hendak mengarang karangan fakta. Di dalam petikan muka surat 122, di bawah tajuk pertandingan roket air telah diberikan pendahuluan. Jadi, murid-murid perlu tuliskan tajuk terlebih dahulu, iaitu pertandingan roket air. Selepas itu, murid-murid perlu menyalin perenggan pendahuluan yang diberikan di dalam muka surat 122. Pertandingan roket air kini telah dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dalam Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Pertandingan roket air ini untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan angkasa. Biasanya, 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Setelah murid-murid siap menyalin perenggan pendahuluan, seterusnya murid-murid perlu menyiapkan perenggan isi yang pertama murid-murid, iaitu perenggan yang kedua. Di dalam muka surat 122 telah diberikan draft untuk murid-murid menghasilkan perenggan isi yang pertama dengan lengkap murid-murid. Kita cuba lihat apa draft yang diberikan murid-murid. Yang pertama, pembentangan selama 10 minit. Bermaksud, murid-murid yang menyertai pertandingan roket air diberi masa 10 minit dan berlakunya penilaian. Siapa yang menilai murid-murid? Ya, juri. Dan murid-murid perlu mempunyai kemahiran untuk membentang, bersoal jawab, dan perlu mempunyai kefahaman berkaitan dengan hukum sains. Dan murid-murid perlu kreatif dan inovatif semasa menghasilkan roket air. Itu berkaitan dengan draft. Cuba murid-murid gunakan draft yang diberikan untuk menghasilkan perenggan isi yang pertama dengan baik. Ya, bagus murid-murid. Kita mulakan dengan sesi pertama pertandingan, ialah perbentangan hasil kerja. Perbentangan berlangsung selama 10 minit. Pihak juri telah melakukan penilaian. Dalam sesi ini, peserta diuji dalam kemahiran perbentangan, kemahiran bersoal jawab, kefahaman hukum sains dan aspek kreativiti dan inovasi. Kita beralih ke draft yang kedua murid-murid. Cuba murid-murid lihat kategori yang kedua untuk membina perenggan isi yang kedua. Apa yang murid-murid dapat lihat bagi kategori yang kedua murid-murid? Ya, draft yang diberi ialah roket air sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak. Bermaksud, roket air yang dibina menyasarkan jarak di antara 80 meter untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pihak juri. Dan untuk mencapai jarak 80 meter, paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket amat penting untuk memastikan roket yang diluncurkan
mencapai jarak yang diinginkan. Jadi, berdasarkan draft yang diberi, murid-murid sila buat perenggan isi yang kedua berdasarkan draft yang diberikan. Bagaimana hendak mengarang perenggan isi yang kedua, murid-murid? Ya, kita mulakan dengan seterusnya, murid-murid. Seterusnya, untuk menilai kategori kedua ialah pelancaran roket air sasaran. Peserta akan menyasarkan roket ke tanda yang bergerak 80 meter dari tapak pelancaran. Peserta mestilah mengambil kira paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket untuk membolehkan pelancaran roket yang jauh. Hal ini kerana penilaian dan pemilihan pemenang berdasarkan jarak luncuran roket. Para penonton teruja melihat pertandingan yang berlangsung. Kemudian, cuba murid-murid lihat kategori yang ketiga, murid-murid. Dalam kategori yang ketiga, telah diberikan beberapa draft untuk murid gunakan membina perenggan isi yang ketiga, murid-murid. Draft yang pertama ialah roket air payung terjun, di mana kategori yang ketiga ini murid-murid diuji dengan roket air payung terjun. Semasa roket air payung terjun dilepaskan, roket air payung terjun perlu dimasukkan dengan telur sintetik seberat 60 gram sebagai beban apabila dilepaskan di udara. Roket air payung terjun yang paling lama di udara dikira pemenang bergantung kepada paras air dan tekanan udara. Cuba murid-murid gunakan draft yang baru kita bincang tadi untuk membina perenggan isi yang ketiga, murid-murid. Bagaimana hendak membina perenggan isi yang ketiga, murid-murid? Ya, kita mulakan dengan acara terakhir, murid-murid. Acara terakhir ialah roket air payung terjun. Dalam kategori ini, telur sintetik seberat 60 gram digunakan sebagai beban. Juri akan membuat catatan untuk roket yang paling lama berada di udara. Semuanya itu bergantung pada paras air dan tekanan udara yang ditetapkan. Dan perenggan yang terakhir ialah perenggan kesimpulan atau perenggan penutup. Di dalam muka surat 122 pertandingan roket air telah diberikan perenggan kesimpulan kepada murid-murid. Tetapi murid-murid boleh menambah ayat ataupun perkataan yang lain untuk memastikan perenggan penutup, perenggan kesimpulan yang kamu bina ialah perenggan yang menarik. Bagaimana untuk menjadikan perenggan kesimpulan yang menarik, murid-murid? Ya, kita mulakan dengan sebelum berakhir. Sebelum berakhir, keputusan pertandingan diadakan. Pertandingan ini menjadi landasan bagi murid memanfaatkan pengetahuan sains dan teknologi
di luar bilik darjah. Seterusnya, bakat kreatif dalam kalangan peserta terselah. Pertandingan roket air peringkat negeri Melaka di Sekolah Kebangsaan Seri Makmur berlangsung dengan jayanya. Baiklah murid-murid, apa yang murid-murid lihat sekarang ini ialah sebuah karangan fakta yang sudah lengkap. Jadi, sebuah karangan fakta yang lengkap memerlukan murid-murid menghujudkan perenggan pendahuluan, perenggan isi yang pertama, perenggan isi yang kedua, perenggan isi yang ketiga dan yang terakhir ialah perenggan penutup. Mudah-mudahan perkongsian ilmu cikgu, cara untuk mengarang karangan fakta dapat murid-murid buat dengan baik. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.